Boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera diucapkan kepada sahabat-sahabat muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah SWT, yang sedang menyaksikan secara langsung Bicara Harakah menerusi FB page Harakah Daily pada malam ini. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, sebelum kita pergi lebih lanjut, sebelum saya menyatakan topik pada malam ini, memperkenalkan ahli panel kita, ada beberapa perkara yang saya ingin minta kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, sila like FB page Harakah Daily. Ya, like FB page Harakah Daily, like beramai-ramai, kita tingkatkan lagi likers dalam page tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, sila like Bicara Harakah live kita pada malam ini. Tak kisahlah nak like ke, nak care ke, nak love, ya. Buat sekarang like, care dan juga love ataupun love, ya. Kita punya Bicara Harakah pada malam ini yang sedang bersiaran langsung. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan dan puan-puan, minta kerjasama untuk share. Pakat-pakat share Bicara Harakah live kita pada malam ini. Tak kisah share dekat personal FB, share dekat grup-grup FB. Sekarang ni grup ada banyak kan. Grup memasak, grup sukan, grup kereta, grup kejiranan, grup bisnes, apa saja. Ya, share sebanyak-banyaknya untuk kita sebarluaskan. Dan juga sila share link di WhatsApp dan juga di beberapa platform social media yang lain. Ya, mohon kerjasama daripada tuan-tuan dan puan-puan. Dah buat? Terima kasih, alhamdulillah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Bicara Harakah kita pada malam ini dengan tajuk iaitulah Belanjawan 2021 antara ekonomi dan rakyat, bersama dengan ahli panel sebelah saya ni yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan ramai yang dah mengenali beliau, iaitulah Dr. Zuhdi Marzuki yang merupakan Setiausaha Politik Kementerian Alam Sekitar dan juga Air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat? Alhamdulillah. Bersedia untuk nak berkongsi hujah pendapat berkaitan dengan tajuk malam ni, ya? InsyaAllah, sentiasa ceria. Saya rasanya ini kali ketiga saya sepentas bersama dengan doktor, sama ada fizikal maupun online lah. Baik, dan saya berbesar hati dan juga berbangga dapat sepentas sekali lagi dengan beliau, dan topik pada malam ini yang cukup menarik, ya, berkaitan dengan Belanjawan 2021. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, pada 6 November lepas, Belanjawan 2021 sebanyak RM322.5 bilion telah pun dibentangkan oleh Datuk Seri Tengku Zafrul yang merupakan Menteri Keuangan. Dan yang menariknya, Belanjawan 2021 ini selain daripada ia memfokuskan kepada mengukuhkan ekonomi, ia juga fokus dalam memerangi COVID-19. Jadi kita nak pergi kepada ahli panel untuk pusingan yang pertama, soalan yang pertama. Tapi sebelum tu, saya juga nak buka ruang dan peluang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bertanyakan soalan, ya. Yang menyaksikan kami secara live di FB page Harakah Daily boleh bertanyakan soalan, insya-Allah dari semasa ke semasa nanti saya akan bacakan soalan-soalan mana yang sempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat masih boleh bertanya soalan, ya. Kita akan beri ruang dan peluang dan saya akan bacakan soalan tersebut. Baik, saya nak pergi kepada ahli panel kita untuk soalan yang pertama, ya, bagi permulaan ini, pusingan ini. Nak minta ulasan awal daripada doktor lah mengenai perimbangan belanjawan, ya. Kali ini dari semua aspek, termasuk kemampanan ekonominya, keperluan dan kebajikan rakyat, dan juga seperti yang disebutkan tadi dari sudut memerangi COVID-19. Mohon ulasan doktor, dipersilakan. Okay, terima kasih
Saudara Hizri, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu ala rasulihin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang penonton yang saya hormati sekalian, pertama sekali bajet 2021 ini kita perlu lihat ia sebagai suatu bajet yang merangkumi beberapa pakej yang telah pun dikemukakan oleh kerajaan sebelum daripada ini. Ia termasuklah pakej prihatin, penjana dan seumpamanya. Dan bajet 2021 ini adalah merupakan di antara bajet yang melengkapkan lagi usaha-usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menghadapi suatu wabak yang melanda dunia, bukan sahaja Malaysia tetapi juga melanda seluruh dunia, sama ada negara-negara maju ataupun negara-negara yang membangun, bahkan negara-negara mundur. Kita semua sedang menghadapi suatu wabak pandemik COVID-19, dan ianya memberi kesan bukan hanya kepada masyarakat B40, Marhain, bukan hanya sekadar masyarakat M40 ataupun kelas menengah, bahkan juga masyarakat seluruhnya, termasuklah golongan-golongan pemodal, termasuk golongan-golongan yang dikategorikan sebagai golongan kelas atasan. Sebenarnya mereka juga terkesan, dan golongan kelas atasan ini apabila dia terkesan, dia akan turut mempengaruhi kesannya terhadap golongan pertengahan dan golongan bawahan, kerana mereka antaranya adalah majikan-majikan, pemilik-pemilik syarikat dan seumpamanya. Oleh sebab itu, bajet 2021 ini ia telah pun dirangka dengan begitu teliti oleh seorang teknokrat. Ini konsep yang kita kemukakan sebelum ini, dan saya boleh sebut bahawa pendekatan yang telah diambil oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan ini, ia adalah sebuah pendekatan yang bersifat profesional, pendekatan yang bersifat teknokrat, kerana beliau tidak mewakili mana-mana parti politik, bersifat apolitical, iaitulah tidak bias kepada mana-mana parti politik. Oleh sebab itu, saya melihat secara keseluruhannya bajet yang telah dikemukakan ini, sebagaimana yang telah pun disebut, ada 3 matlamat utama, di mana ketiga-tiga matlamat ini adalah merangkumi suatu kumpulan masyarakat Malaysia, sama ada kelas bawah ataupun kelas menengah ataupun kelas atasan. Merangkumi masyarakat Malaysia sama ada yang bekerja dengan kerajaan ataupun yang bekerja dengan swasta ataupun bekerja sendiri. Bahkan ianya cuba untuk mengurangkan gap ataupun jurang di antara luar bandar dan bandar. Ini di antara keistimewaan bajet ini, kerana ia dirangka dengan mengambil kira suasana wabak pandemik COVID yang sebenarnya begitu mencengkam dan memerlukan kepada keseimbangan. Kita sudah menghadapi suatu fasa di mana fasa kita melembabkan kegiatan-kegiatan ekonomi, iaitulah sewaktu mula kita memperkenalkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP, iaitu menghadkan kegiatan-kegiatan ekonomi, hanya kegiatan ekonomi yang benar-benar essential, benar-benar perlu sahaja dibenarkan untuk berjalan, antaranya berkaitan dengan peruncitan dan sebagainya. Kilang-kilang pun sebahagian besar ni ditutup. Ini telah berlaku pada peringkat awal wabak pandemik ini, iaitulah di antara bulan Mac sehinggalah bulan Mei. Kita menghadapi suatu suasana di mana ekonomi kita berada dalam keadaan stagnan, dalam keadaan beku.
okey, di mana kita tumpu sepenuh perhatian untuk mengatasi wabak COVID-19 ini. Tetapi kemudian perkara ini tidak boleh dibiarkan berterusan, kerana kegiatan ekonomi sumber yang ada kepada negara, kepada kerajaan untuk membiayai dan menampung kos kehidupan masyarakat dalam keadaan kita berada sewaktu perintah kawalan pergerakan ini, ianya tidak boleh berpanjangan. Ia perlu sedikit-sedikit. Kalau kita lihat bermula daripada PKP, kemudian ada PKPB, kemudian ada PKPP, sebenarnya kita mula mengimbangkan di antara keperluan untuk kita menghadapi wabak COVID ini, yang kalau kita benar-benar mahu mengatasinya, semua kena duduk rumah, tidak ada kegiatan ekonomi, segala-galanya diberikan oleh kerajaan. Ini sesuatu yang tidak mungkin boleh diteruskan. Sebab itu sedikit demi sedikit kerajaan telah membuka pintu kegiatan ekonomi ini. Di waktu PKPB, sewaktu kita tidak boleh langsung untuk makan di kedai-kedai makan, telah mula dibenarkan sedikit-sedikit sehinggalah PKPP, iaitulah Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Okay. Jadi bajet ini pada peringkat awalnya adalah akan dibentangkan sewaktu PKPP, sewaktu pemulihan sehingga hujung tahun ini. Walaupun kita terpaksa menghadapi sekali lagi PKPB. Sebab itu konsep bajet ini mesti seimbang, mesti middle way, jalan tengah. Okay. Kita tidak boleh terlalu populis, kita mesti realistik. Okay. Mesti di antaranya. Kemudian mestilah bajet ini tidak hanya fokus kepada mengatasi wabak COVID-19, walaupun ia merupakan prioriti utama, tetapi juga mesti fokus bagaimana kita ingin melangsungkan ekonomi selepas ini. Okay. Ia perlu kepada keseimbangan. Dan kita kena ingat, bila kita menyebut tentang kelestarian ekonomi, ataupun ekonomi yang mapan, konsep kelestarian itu sendiri pengertiannya ialah the development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generation to own their own needs. Jadi maksud dia perkara asas yang menjadi fokus kepada kelestarian ekonomi ini ialah untuk memenuhi keperluan masyarakat, keperluan asas. Perkara yang menjadi basic needs ataupun keperluan asasi masyarakat. Ini asas yang perlu dicapai dalam sesebuah perancangan pembangunan. Kita mesti memastikan keperluan asas itu kesihatan, pendidikan, penempatan, pekerjaan, ia dapat dicapai oleh rakyat, dan pada masa yang sama kita perlu untuk memastikan ianya berkelangsungan pada masa akan datang. Itu maksud kelestarian. Sebab itu saya lihat dalam pembentangan bajet ini, dia ada elemen-elemen itu untuk memenuhi keperluan masyarakat pada hari ini, khususnya sewaktu kita menghadapi musim wabak pandemik COVID-19. Dan pada masa yang sama kita mahu melangsungkan ekonomi kita supaya ianya berterusan sehinggalah selepas kita menghadapi wabak pandemik itu. Itu di antara gambaran keseluruhan yang saya boleh lihat daripada bajet yang telah dikemukakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan. Baik, cantik. Terima kasih atas ulasan Doktor. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimat yang baru bersama dengan kami, terima kasih saya ucapkan. Sila like FB page Syarakah Daily, like live ini dan juga share. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh bertanyakan soalan pada live tersebut, dan insya-Allah dari semasa ke semasa nanti saya akan bacakan soalan. Baik, kita nak pergi kepada soalan seterusnya bersama dengan ahli panel kita Dr. Zudi Masuki. Belanjawan kali ini dikatakan lebih memfokus dan mensasarkan kepada golongan yang lebih memerlukan, dan rata-rata ramai berpendapat bahawa ianya khusus kepada B40. Mungkin doktor boleh terangkan lebih lanjut
tentang sasaran kepada kumpulan yang lebih memerlukan ni? Okey. Memang dari segi dasar je kumpulan yang memerlukan, okay, ataupun istilah yang digunakan sebagai kumpulan yang fragile, kumpulan yang rentan, ialah golongan B40. Okay. Mereka ni adalah prioriti utama, okay. Kerana mereka dari segi pendapatan boleh guna mereka adalah lebih rendah, okay. Dalam konteks semasa, walaupun kategori B40 ini dia berbeza-beza mengikut negeri, okay. Ada perbezaan mengikut negeri. Jadi puratanya kita boleh sebut 4,800 ke bawah. Okay. Itu pendapatan isi rumah. Kalau suami isteri bekerja, maknanya pendapatannya 4,800 ke bawah. Itulah yang dianggap sebagai B40. Kena bezakan di antara B40 ini dengan golongan miskin. Okay. Sebab miskin dia ada garis, garis kemiskinan dia. Ada golongan B40 ni yang miskin. Okay. Ada yang tidak miskin. Kalau pendapatan contohnya 4,500 ataupun 4,000, mungkin dia tidak dalam kategori miskin. 4,500 ke atas mungkin. Contoh dia. Miskin ni dia ke bawah. Dia, jika saya tidak silap, dia punya garis kemiskinannya sama ada 2,000. Jika saya tak silap lah. Okay. Jadi golongan ini memang golongan yang ada prioriti lah. Okay. Tetapi kita juga mesti ingat ada kumpulan-kumpulan lain, contohnya kumpulan kelas menengah, M40. M40 ini juga adalah kumpulan kelas menengah atas. Dia terbagi dua, kelas menengah atas dan juga kelas menengah bawah. Okay. Jadi kadang-kadang kelas menengah bawah ni pun dia menghadapi masalah, kerana sudah pastilah golongan kelas menengah ini dia punya perbelanjaan dia berbeza dengan kumpulan bawah B40. Contohnya, mereka duduk di perumahan-perumahan yang mereka tak layak duduk di kawasan perumahan kelas bawahan. Dari segi hak untuk membelinya pun tak dibenarkan. Jadi kos mereka lebih tinggi. Dan sebenarnya kalau kita lihat dalam bajet-bajet yang lepas, memang kumpulan M40 ni agak terabai. Itu sesuatu yang kita tak boleh nafikan. Kumpulan kelas menengah ni agak terabai, sehingga disebut sebagai kumpulan yang menghadapi pain, ataupun menghadapi kemelaratan lah. Sakit, disebut sakit, kumpulan yang sakit, sebab mereka kena bayar cukai. Pada masa yang sama mereka tak dapat insentif, tak dapat bantuan-bantuan langsung. Okay? Jadi itu sebagaimana kita lihat dalam bajet-bajet yang lepas lah. Okay? Cuma sebab golongan M40 ni mereka tidak mempunyai masalah dari segi memenuhi keperluan mereka berbanding dengan B40. Sebab itu dia agak selesa, walaupun sebenarnya mereka tak dapat banyak. Dan yang juga terkesan sebenarnya ialah golongan kelas atasan, top 20 ni. Kerana mereka ni kita tahu walaupun mereka ada bisnes yang besar, mereka ada hutang yang besar juga. Biasa begitu. Mereka untuk membuka bisnes mereka kerana berani berhutang, kena berani meminjam. Dan mereka golongan top 20 ini juga, mereka ni biasanya kalau dia majikan, dia ada 200 orang pekerja contoh dia. Dia ada dia punya keperluan-keperluan untuk memenuhi buruh-buruh yang ada, untuk meneruskan perniagaan. Contohnya mereka yang terlibat dengan industri pelancongan. Bahkan industri pelancongan ni antara je yang berkaitan dengan penerbangan, pengangkutan. Ini menghadapi masalah yang besar sekarang. Pemilik-pemilik dia, dengan kesan COVID-19 dia. ni, betul. Jadi walaupun kita lihat bahawa golongan B40 ini adalah kumpulan yang perlu diberi prioriti, keutamaan, tetapi tidak boleh kita lupa ada kumpulan-kumpulan lain yang memerlukan insentif-insentif, bantuan-bantuan secara khusus. Contoh dia
kumpulan yang majikan T20 katakan, mereka perlu diberi insentif contohnya bantuan upah, bantuan upah yang telah pun dilaksanakan dalam pakej prihatin sebelum ini penjana, kemudian diteruskan dan diteruskan lagi dalam bajet yang ada pada hari ini. Itu adalah di antara bersasar juga, konsep bersasar. Begitu juga dengan kumpulan M40, kumpulan kelas menengah, di mana ada juga beberapa insentif, antaranya yang berkaitan dengan pemotongan ataupun pengurangan kadar cukai yang dikenakan kepada mereka, dan juga KWSP, contoh dia. Itu adalah di antara insentif-insentif secara tidak langsung. Manakala golongan B40 ini biasanya kita lihat bantuan-bantuan yang diberikan itu adalah secara langsung. Contohnya BPR, BPR yang telah pun dinaikkan sehingga sampai kepada 3,000. Jadi kesemuanya ini adalah konsep-konsep yang kita sebut bersasar, targeted. Pemberian bantuan secara yang bersasar, tidak diberi secara satu bakul. Ia adalah di antara langkah-langkah yang perlu diambil supaya tidak ada pembaziran, tidak ada kebocoran, dan golongan yang benar-benar memerlukan dia mendapat apa yang diperlukan. Okay. Well, interestingly sebenarnya it was supposed to be my next question. Ada kaitan sebenarnya, berkaitan cuma mungkin dari sudut yang berbeza lah, sebab pasca pembentangan Belanjawan 2021 ni pihak seperti yang Dr. beritahu tadi, M40 dan juga T20 ni ada rata-rata yang juga menyatakan ketidakpuasan kerana seolah-olah mereka tidak mendapat insentif-insentif, sedangkan mereka menyatakan itu juga hak mereka. Contohnya KWSP, kan, lanjutan moratorium. Mungkin Dr. Zudi dah kupas juga tadi, tapi mungkin dari sudut pandang bagaimana mungkin Dr. Zudi memandang bagaimana kerajaan mengatasi ataupun membantu golongan ini. Saya lihat pandangan dan persepsi publik ini sudah didivertkan kepada fokus yang lebih populis, iaitulah moratorium dan juga isu yang berkaitan dengan pengeluaran RM10,000 daripada akaun satu. Jadi banyak pihak yang menekankan perkara ini, sehingga dia menjadi berita yang lebih besar daripada apa yang diberikan oleh bajet ini. Banyak perkara-perkara yang ada dalam bajet ini yang sebenarnya banyak membantu rakyat, membantu kelas menengah juga, termasuk juga membantu golongan kelas atasan. Nelayan-nelayan dibantu, dinaikkan kadar bantuan dia. Petani dibantu dari segi subsidi harga beras dan sebagainya. Felcra, Felda, ada terlalu banyak bantuan-bantuan yang diberikan sebenarnya, termasuklah bantuan dari segi contohnya kepada kumpulan kelas menengah, yang terlibat dengan perniagaan, diberikan suatu bantuan dalam bentuk mikrokredit yang mudah, diberikan peruntukan tertentu kepada tekun, kepada perbadanan tabung kemahiran. Ia telah diberikan dalam bentuk seperti itu, sebab mereka ni adalah golongan yang kompetitif, golongan yang berdaya saing. Mereka ada perniagaan, kita bagi bantuan pinjaman secara mudah untuk mereka kembangkan perniagaan mereka. Itu sesuai dengan kategori yang ada pada M40 ni. Kumpulan B40 ini kita kena lihat, sebahagian mereka ni ada antara je yang keluarga je sakit, bapa dia tak boleh bekerja lagi, ataupun sudah kehilangan bapa dia. Itu di antara golongan-golongan yang ramai dalam B40 ni, mereka yang betul-betul memerlukan. Sebab itu apabila dua perkara ini, moratorium dan juga KWSP ini digembar-gemburkan,
sehinggalah saya yakin ramai yang sebenarnya tak tahu apa yang mereka dapat dalam bajet ni. Ramai yang tak tahu. Dia boleh tuntut apa yang dia boleh minta, apa yang dia boleh claim dalam bentuk bantuan-bantuan secara langsung ataupun secara tidak langsung, dalam bentuk pinjaman, dalam bentuk pakej rangsangan dan sebagainya. Jadi dia lupa apa yang ada dalam bajet ini, disebabkan oleh dua perkara tersebut. Dan lupa juga dengan pakej prihatin, air lestari dan seumpamanya. Contohnya mereka yang ambil air lestari ini, mereka masih dapat, masih mengeluarkan daripada akaun 2 KWSP ini RM500 sebulan, selama 12 bulan, sudah ada. Kalaulah satu keluarga itu ada 2 akaun KWSP, suami isteri, sudah 1,000 sebulan. Bukan saya nak mengatakan bahawa ia sudah mencukupi, tidak. Boleh jadi bagi keluarga tertentu masih belum mencukupi. Betul. Tetapi ia sudah ada. Moratorium juga kita sudah diberikan. Dulu timbul isu, pelbagai isu. Adakah lepas ni akan dikenakan charge dan sebagainya. Tapi kemudian telah diklarifikasikan, telah dijelaskan oleh Bank Negara dan juga oleh Menteri Keuangan. Sebagaimana yang telah pun kita dimaklumkan sebelum ini. Dan apa yang disebut oleh Yang Berhormat Datuk Seri Tengku Zafrul, dia menyebut apabila tamat tempoh moratorium pada bulan September baru-baru ini, 30 September, 85% ni disebut dalam pembentangan. 85% peminjam-peminjam meneruskan bayaran. 85% meneruskan bayaran. Mereka tidak ambil moratorium. Manakala selebihnya mereka memohon, memohon untuk menyambung moratorium selama 6 bulan lagi. Dan berdasarkan apa yang disebut, dia kata 98% daripada permohonan itu diluluskan. Maknanya sebenarnya ini bukan isu. Bukan isu, tetapi saya tak tahu kenapa dijadikan isu sehingga orang lupa dengan apa keseluruhan yang mereka boleh dapat daripada bajet. Begitu juga dengan KWSP. KWSP ni saya dah sebut tadi, yang pertamanya ialah air lestari. Bagi mereka yang dapat air lestari ini, dia akan masih berterusan dapat sehingga 12 bulan. Kemudian mereka juga dapat kalau golongan yang hilang pekerjaan, mereka boleh juga untuk mengeluarkan akaun 1. Cuma saya berpandangan, berikan juga kepada mereka yang tidak hilang pekerjaan tetapi mereka ini terjejas pendapatan. Contohnya pendapatan mereka kurang sehingga 50%. Ada evidence, ada bukti yang pendapatannya kurang 50%. Jadi bila kurang 50% pendapatan mereka, sebagaimana yang kita maklum dalam masyarakat Malaysia ni, hampir 50% daripada pendapatan boleh guna kita, disposable income kita, hampir 50%, terutama golongan kelas menengah ni lah, ia digunakan untuk bayar pinjaman bank, rumah, kereta, bayar bil air, bil telefon, bil elektrik. Jadi 50% ataupun mungkin lebih sedikit biasanya digunakan untuk itu. Kalau golongan kelas menengah, dia punya kereta mungkin lebih besar lah. Jadi kosnya lebih tinggi. Rumah je pun lebih mahal. Jadi bila golongan ini hilang pendapatan, mungkin disebabkan mereka tidak boleh lagi bekerja lebih hari. Mereka bekerja mungkin 3 hari seminggu. Contoh dia. Jadi pendapatan yang hilang itu memang perlu ditampung. Sebab itu saya mencadangkan supaya kita ambil jalan tengah. Memang ada tuntutan yang populis supaya dibuka kepada semua untuk keluarkan. Tapi kita jangan sampai kita ambil seperti itu. Tapi kita ambil jalan pertengahan.
di mana berikan kepada mereka yang memerlukan, okey, yang hilang pendapatan, kurang pendapatan, untuk mereka mengeluarkan akaun satu mereka ini. Dan saya setuju ia dibuat secara beransur-ansur. Okey, kalaulah lepas ini kerajaan bersetuju, contohnya lah, kalau lepas ni kerajaan bersetuju, ia dinaikkan 8,000 ataupun 10,000, saya mencadangkan ia dibuat secara beransur-ansur, tidak secara lamsam. Okay? Sebab apa? Sebab betul aset KWSP ini lebih kurang 900 bilion. Okay? Tapi bukan semua aset itu dalam bentuk cash. Okay? Ada dalam bentuk saham, ada dalam bentuk aset property, harta. Okay? Jadi bukan semua dalam bentuk cash. Kalaulah dibenarkan untuk mengeluarkan secara lamsam, okay, 10,000 ataupun 6,000 ataupun 8,000, okay, itu mungkin ada pengumuman kerajaan selepas ini. Kita bayangkan 4.5 juta pencarum, kalaulah dibenarkan, maka KWSP kena menyediakan 45 bilion. Macam mana dia nak keluarkan cash tu? Okay? Ini sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Sebab itu saya lihat pendekatan secara bulanan. Kalaulah 10,000 lepas ni, bulan-bulan berapa yang dibenarkan? Okay? Jadi itu cadangan yang mengambil jalan tengah. Cuma saya nak sebut begini, KWSP dan moratorium ini dia bukan bajet. Okay. Itu semua orang kena faham. Dia bukan bajet. Bajet kerajaan ini ialah revenue. Berapakah pendapatan yang dia dapat? Okay. Expenditure, apakah yang dibelanjakan? Ke mana yang dibelanjakan? Okay. Dari segi pengurusan dia, perbelanjaan pengurusan dan perbelanjaan pembangunan. Jadi KWSP ni tak ada pun sebenarnya. KWSP ni adalah duit KWSP, bukan duit kerajaan. Okay. Moratorium duit bank, bukan duit kerajaan. Okay. Jadi dia tak berkaitan dengan bajet sebenarnya. Cuma dia ada kaitan dengan dasar-dasar fiskal yang diumumkan oleh Menteri Keuangan. Okay. Menteri Keuangan boleh umum sebelum bajet ataupun selepas bajet, sebagaimana yang dibuat sebelum ini. Okay. Tak semestinya waktu bajet. Okay. Jadi kalau Menteri Keuangan dia silent waktu bajet ni, walaupun ada cadangan-cadangan buat, mungkin bulan 12 nanti lepas bajet diluluskan, dia buat satu lagi kenyataan bahawa dia bersetuju, okay, untuk moratorium contohnya, ataupun untuk KWSP. Sebenarnya ia terpisah daripada bajet. Sebab itu pandangan Datuk Seri Najib apabila meletakkan syarat untuk meluluskan bajet ni, saya rasa tak kena. Sebab KWSP ni bukan daripada bajet. Okay? Walaupun dia adalah polisi fiskal yang diumumkan oleh Menteri Keuangan. Okay? Moratorium pun bukan daripada bajet. Okay? Jangan letakkan syarat yang tak terkait dengan bajet. Okay? Itu yang saya lihatlah. Dan kena lihat keseluruhan dia. Kena lihat keseluruhan bajet. Jangan sampai dua isu ini menenggelamkan dan menyebabkan rakyat tak tahu apa yang mereka boleh dapat sebenarnya. Dia je nampak hanya KWSP dan moratorium. Ini sesuatu yang kita kena ambil perhatian. Betul, setuju. Okey, baik, terima kasih. Kita dah halfway dalam bicara harakah kita pada malam ini. Walaupun kita halfway ni pun dah rasa macam banyak sebenarnya input yang kita dapat hasil ulasan daripada ahli panel kita. Seperti yang saya nyatakan, saya akan bacakan soalan-soalan daripada tuan-tuan dan puan-puan yang menyaksikan secara live. Boleh doktor ya? Boleh. Dengan izinnya ada beberapa saya soalan. Saya jawab lah. Yalah kan, kalau semua baik doktor je mungkin yang bentangkan belanjawan kan. Okey, ni mungkin tadi ada juga kaitan dengan apa yang doktor dah kupas. Daripada Bazli Bakar. Macam kenal orang ni, tapi tak apalah, saya sebut nama. Soalannya, apakah ada kemungkinan moratorium akan diteruskan sehingga mungkin 6 bulan lagi kepada semua? Sebab tadi doktor sebut ada yang minta sambung, tapi adakah mungkin ini akan diteruskan dari sudut umumnya, mungkin semua perbankan? Kemudian soalannya lagi, apakah kesan pada putaran ekonomi rakyat dan negara jika ianya diteruskan? Secara ringkas, sebab kita akan baca beberapa soalan lagi. Silakan. Tentang moratorium ini, ia ada kaitannya dengan kelangsungan industri perbankan. Okay. Kita tahu industri perbankan ini adalah merupakan di antara
penjana penting kepada ekonomi negara. Okay. Kalau runtuh industri perbankan ini, dia boleh meruntuhkan juga ekonomi kita. Setuju. Jadi sebab itu saya lihat jalan yang perlu diambil ini ialah jalan yang seimbang, okay? The middle way. Okay? Kita mesti menjaga kebajikan rakyat. Pada masa yang sama kita mesti jugalah memastikan bahawa industri keuangan dan juga perbankan ini tidak rapuh. Okay? Jadi sebagaimana yang telah pun disebut oleh yang berhormat Menteri Keuangan, dia kata selepas tamat moratorium itu ia telah pun tidak lagi disambung secara automatik. Okay? Sebelum ini kita secara automatik kita dapat moratorium. Sebenarnya ada ramai yang nak bayar, tetapi disebabkan secara automatik dia pun tak sempat nak bayar. Jadi bila sudah tamat moratorium secara automatik ini, disebut bahawa hanya 15% sahaja yang memohon, 85% itu menyambung menyambung installment bulanan mereka. Itu sebagaimana yang disebut dalam ucapan bajet. Okay? Dan daripada 15% itu 98% memohon dapat apa yang diminta untuk pelanjutan. Okay? Jadi saya nampak itu di antara perkara-perkara yang sudah pun terjawab dalam ucapan bajet. Dan kepada mereka yang memerlukan, kita kena beri beri apa yang mereka perlukan, kerana mungkin pendapatan mereka pada masa ini terjejas. Okay? Tetapi dalam konteks ekonomi negara mesti ada keseimbangan itu. Okay? Kita kena ambil perhatian juga kepada pihak perbankan. Okay? Bila kita sebut perbankan ini, kita jangan ingat hanya toke-toke bank. Okay? Perbankan ini, kita kena ingat perbankan ini contohnya Malayan Banking, Maybank, okay? CIMB, okay? Dia dimiliki oleh syarikat-syarikat JLC. Ada portion ataupun ada saham daripada PNB contoh dia, okay? Ada saham daripada Khazanah, okay? Ada saham daripada KWSP, contoh dia. Jadi ia juga berkaitan dengan rakyat. Okay? Dan kita kena lihat juga dia ada pekerja-pekerja dia. Okay? Ada pekerja-pekerja bank dia. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang kita kena bagi perhatian. Kita tidak mahu kita memberikan kelebihan kepada satu pihak, kita menyebabkan pihak yang lain ni suffer ataupun mereka pula terpaksa menghadapi masalah. Okay? Biar kita ambil jalan seimbang. Sebab itu konsep bajet ini juga bajet yang seimbang dan bersasar. Okay? Kemudian dari segi kelangsungan ekonomi pada masa khususnya lepas pandemik ini, kita lihat sudah ada sasaran-sasaran yang telah diberikan. Contoh dia sasaran untuk GDP di antara 6.5 hingga 7.5. Okay, kita ambillah 7% pertumbuhan ekonomi negara pada tahun depan, iaitulah selepas ataupun mungkin di hujung-hujung wabak pandemik. Ini adalah merupakan suatu sasaran yang besar sebenarnya. Okay, yang berani apabila kerajaan meletakkan 7% pertumbuhan ekonomi ini. Okay, dan sudah pasti 7% ini tidak boleh dicapai dengan angan-angan. Okay, ia mesti ada pakej-pakej tertentu dalam bajet yang telah pun kita lihat. Antaranya pakej insentif, okay, pakej pengecualian cukai bagi tempoh tertentu untuk menarik pelabur asing, okay, membantu dari segi pembiayaan mikrokredit kepada mereka yang perniagaan mereka terhenti sekejap kemudian untuk dikembangkan semula. Okay. Kemudian ada pelbagai sebenarnya kalau kita lihat dalam bajet itu yang melibatkan penjanaan pendapatan, okay, dan juga untuk merangsang semula ekonomi negara melalui pendekatan-pendekatan yang lebih
bersifat realistik. Okey, itu ada dalam bajet yang saya tak boleh sebut secara spesifik numbering dia, tetapi itu ada yang kita boleh lihat apa yang telah dikemukakan oleh kerajaan. Okey, dan kita berharap pertumbuhan itu akan berlaku. 7% ini adalah pertumbuhan yang tinggi sebenarnya, yang tinggi, iaitu sekitar tahun akhir 80-an, awal 90-an, inilah peratusan pertumbuhan negara yang membawa kita ni di antara negara yang terkedepan dalam negara-negara membangun. Okey. Soalan seterusnya ya. Kita raikan ya. Doktor, terima kasih yang masih lagi bersama kami dalam live Bicara Harakah pada malam ini. Seperti biasa saya beritahu tuan-tuan dan puan-puan ya, masih lagi boleh bertanyakan soalan. Kita ada kurang lebih 20 minit saja lagi live kita pada malam ini. Baik, daripada Ain Humairah, antara isu yang hangat adalah mengenai jasa yang dapat peruntukan 81 juta. Boleh saya dapatkan penjelasan daripada panel mengenai isu ini? Okey. Sebenarnya ada misleading ataupun ada fakta yang tidak didedahkan secara yang menyeluruh. Umpamanya dijelaskan bahawa jasa ini sebelum tahun 2018 telah mendapat sekitar 32 juta sahaja. Okey, tetapi sekarang sampai 83 juta. Okey, 83 juta. Okey, jadi sebenarnya saya yakin akan diberi penjelasan oleh Menteri Keuangan sewaktu dia menggulung nanti. Sebenarnya kita kena lihat dalam perbelanjaan kerajaan ini ada perbelanjaan yang disebut dasar sedia ada, dan ada dasar baru. Dasar sedia ada tu dia menyambung daripada dasar-dasar sebelum ini. Dasar baru dia memulakan sesuatu, sesuatu yang baru, termasuklah emolument, termasuk perbekalan, perkhidmatan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pada tahun 2017 jasa ni, jika saya tidak silap, memperolehi lebih daripada 70 juta. Cuma emolumentnya tersembunyi. Emolument kepada pegawai-pegawai jasa ni tersembunyi. Sebab dia adalah dasar sedia ada yang diteruskan. Dia masuk dalam subjek ataupun tempat yang lain. Adapun dari segi ianya baru diwujudkan semula, maka ia memerlukan suatu dasar baru. Dasar baru yang melibatkan perbelanjaan bagi mewujudkan satu jabatan baru. Jadi sebenarnya tidak jauh berbeza. Tak jauh berbeza di antara apa yang telah pun diperolehi tahun 2017, jasa tahun 2017 dan jasa tahun 2021. Dia tak jauh berbeza sebenarnya. Cuma isu dia ialah mengapa jasa ni perlu ada. Itu isu dia. Mengapa jasa ni perlu ada. Kita kena lihat bahawa bahagian hal ehwal khas yang kemudian menjadi jabatan hal ehwal khas ini, ia sudah ada sejak tahun 1959. 2 tahun lepas merdeka ia sudah ada. Pada waktu itu peranan yang dimainkan oleh jasa ini ialah termasuk menyelami apa masalah yang dihadapi oleh rakyat. Kerajaan, pemimpin-pemimpin, ahli-ahli parlimen dia boleh turun ke bawah, tetapi dia tak tahu apa yang lebih detail, masalah-masalah yang dihadapi oleh rakyat, kemiskinan dia, ketinggalan dari segi pendidikan. Dalam satu kampung tu ada yang tak pergi sekolah. Ini diketahui oleh pegawai-pegawai antara tugas dia. Di samping dia menyampaikan maklumat-maklumat kerajaan, polisi-polisi kerajaan, apa yang ada daripada peruntukan kerajaan kepada rakyat bawahan. Yang disebut sebagai ejen propaganda. Propaganda ni kita jangan lihat konotasi yang negatif. Propaganda ni adalah untuk menyampaikan mesej kerajaan. Terutama pada waktu itu dalam zaman darurat, zaman kita baru merdeka,
mesti menyampaikan beberapa isu. Contoh dia kalau kita ingat di zaman Tun Abdul Razak, dia melancarkan gerakan buku hijau dan sebagainya. Jadi ini dilaksanakan melalui pegawai-pegawai ini. Okay? Dan apa pentingnya pada hari ini pula? Okay? Pada hari ini kenapa ia menjadi suatu elemen yang penting? Hari ini kalau kita lihat bahawa jurang ekonomi di antara bandar dan luar bandar ini, ia bukan setakat pendapatan. Okay? Ia berkaitan dengan teknologi. Ia berkaitan dengan jurang digital. Okay? Sebab itu saya lupa ada seorang pemenang anugerah Nobel dalam bidang ekonomi. Dia telah menyebut kalau kita mahu memajukan masyarakat negara-negara membangun ataupun memajukan masyarakat yang ketinggalan ini, ialah kita memajukan teknologi dia, merapatkan jurang digital divide. Okay? Mesti dirapatkan di antara golongan negara-negara yang maju dengan negara-negara membangun, di antara masyarakat luar bandar dengan masyarakat bandar. Mesti ada usaha untuk walaupun istilah transfer teknologi itu daripada luar negara, tetapi bagaimana kita nak transfer teknologi itu ke bandar, ke luar bandar. Bagaimana nak merapatkan jurang digital ini. Okay? Ini cabaran yang dimainkan oleh jasa sekarang. Saya lihat ini di antara perkara yang bukan lagi dulu setakat propaganda biasa, tetapi bagaimana mereka dapat membantu dari segi teknologi education, pendidikan teknologi masyarakat luar bandar. Kalau kita ingat zaman Thaksin menjadi Perdana Menteri Thailand, okay, dia ada membuka setiap kawasan-kawasan luar bandar ni suatu pusat-pusat pemberdayaan ekonomi, okay, OTOP. Dia membuka, dan ini menjadi di antara trend yang penting kepada Thaksin kerana dia dapat membantu petani-petani, okay, dapat membantu masyarakat luar bandar yang miskin dan sebagainya. Jadi peranan jasa ni jangan kita lihat di zaman ia digunakan untuk politik, tidak. Okay? Kita kena lihat secara yang positif. Okay? Kalau perlu nak ubah nama, kita ubahlah supaya tidak ada konotasi negatif itu. Ia adalah merupakan di antara jabatan yang penting untuk pemberdayaan masyarakat luar bandar, untuk menyampaikan teknologi, pendidikan teknologi dan seumpamanya. Cuma ada yang mengatakan bahawa PH tak ada perkara ni. Sebenarnya PH ada. Okay? Mereka telah bila dihazafkan, bila dimansuhkan jasa ini pada tahun 2018, okay, saya percaya pada waktu itu Menteri Komunikasi Gobind Singh Dio, dia pun merasa kerugian kenapa dimansuhkan. Okay? Jadi dia buat suatu perkara yang hampir sama, iaitulah Komuniti Harapan Malaysia, KHM. Okay? Komuniti Harapan Malaysia ni dia mewujudkan pusat-pusat di seluruh DUN dan Parlimen. Ada lebih kurang 4,600 lebih pusat yang telah diwujudkan menjadi penggerak kepada komuniti harapan Malaysia. Walaupun dia kata pada waktu itu percuma, dia buat secara volunteer. Mana mungkin kita nak wujudkan satu pusat, satu bandar, satu pejabat di DUN dan Parlimen tak mengeluarkan kos. Tak mungkin. Okay? Dan tak mungkin ada orang yang volunteer untuk jadi petugas penuh masa di komuniti harapan Malaysia ni. Okay? Dan ini saya percaya juga melibatkan kos. Okay? Ada sejumlah tertentu. Cuma pada waktu itu KHM ini diletakkan secara langsung di bawah Jabatan Penerangan. Boleh jadi dia mengambil kos Jabatan Penerangan untuk menampung gerakan ini. Jadi kalau kita baca fungsi ataupun apa yang disebut oleh Gobind Singh Dio dahulu, peranan KHM ni, dia kata menjadi perantaraan di antara kerajaan dengan rakyat. Sama dengan jasa sama. Okay? Cuma nama lain. Okay? Nama lain. Fungsi sama. Sebab ini adalah, kita kena lihat ia bukan setakat
untuk menyampaikan maklumat, tetapi education, pendidikan dari segi pendidikan yang bukan dalam kelas, contohnya pendidikan yang berkaitan dengan teknologi, dan sebagainya. Jadi itu perkara positif yang kita perlu lihat. Cuma saya hairan juga, ada seorang bekas pengarah jasa, dia pula yang tak setuju. Sebab tu dia pegang tu dia setuju. Tu yang saya nampak, kita kena apolitical. Kena jangan bias politik. Itu pandangan saya lah. Dan kenapa 83 juta itu, kita kena ingat ia mewujudkan satu jabatan baru. Setelah dimansuhkan, bila dimansuhkan dalam kerajaan, bila kita tutup sesuatu jabatan itu, harta dia dilupuskan, ataupun dipindahkan kepada tempat lain. Jadi dia bermula dengan zero, tak ada aset. Sebab itu bila nak wujudkan jabatan baru, dia kena menyewa pula, beli pula aset baru. Itu sesuatu yang kita tak nafikan. Dan memang kesalahan besar PH, kenapa dia tutup. Dia tutup, dia buat KSM, sepatutnya teruskanlah. Itu yang saya nampak lah, supaya tidak bersifat politik bila kita melihat isu. Okey. Baik, terima kasih doktor, dan moga-moga ianya menjawab soalan saudari Ain tadi. Tuan-tuan dan puan-puan yang baru bersama dengan kami, teruskan menonton sehingga ke penghujungnya. Kita ada lebih kurang 10 minit saja lagi. Dan saya akan baca satu lagi soalan. Tapi sekiranya tuan-tuan yang baru bersama dengan kami, pakat-pakat sebarkan dengan share share live kami ini, dan sertakan hashtag Belanjawan 2021, hashtag Teguh Kita Menang Bersama, hashtag Islam Memimpin, dan juga hashtag Memimpin Negara. Okey, tadi kita bercakap tentang jasa. Saya rasa soalan ini sesuai lah dengan doktor. Ada satu lagi soalan. Baik, apakah ada pakej rangsangan direct dari KASA? Kalau tadi jasa dari ini, apakah ada pakej rangsangan direct dari KASA kepada ekonomi rakyat? Ini soalan daripada penonton live kita. Secara ringkas sebelum kita pergi kepada yang terakhir. Silakan doktor. Saya pun tak dapat nak nyatakan secara detail. Figure-figure yang ada, yang telah pun diberikan kepada Kementerian Alam Sekitar dan Air. Tetapi saya nak sebut bahawa sewaktu survey dijalankan oleh Kementerian Keuangan dalam menggubal bajet 2021 ini, mereka buat survey. Sesuatu yang sangat menarik ialah pandangan orang ramai. Dia kata Kementerian Keuangan perlu memberi perhatian yang besar kepada aspek alam sekitar dan pencemaran. Itu yang paling besar. Concern rakyat dalam isu bajet ini ialah perlulah diberi fokus kepada alam sekitar dan juga pencemaran. Jadi saya nampak sebab itu yang berhormat Tengku Zafrul ni, saya difahamkan dia pun seorang yang begitu sangat peka dan minat kepada aspek-aspek yang berkaitan dengan kelestarian, sustainability. Dan dia memang nak jadikan bajet ini bajet yang ada sifat sustainability. Sebab itu di antara perkara-perkara yang ada dalam KASA ini, sebab KASA ni kita lebih kepada bukan untuk menjana ekonomi buat masa ini. Buat masa ini. Pada masa akan datang, ini sudah menjadi matlamat kepada Menteri Alam Sekitar sendiri. Kita mahu Kementerian Alam Sekitar dan Air ini ia menjadi seumpama kementerian yang menjana ekonomi. Dan memang dia masa akan datang. Ya, masa akan datang. Cuma COVID ni kita terpaksa tumpu berjalan. Faham. Dan sememangnya di negara-negara, sebahagian negara di Eropah, menteri ataupun Kementerian Alam Sekitar ni, dia ni dilihat sama penting dengan Kementerian Keuangan. Dilihat sama penting. Sebab apa? Sebab Kementerian Alam Sekitar ni menjana pendapatan. Dari segi menjana pendapatan. Sebab itu peruntukan yang diberi kepada KASA yang disebut dalam bajet itu diantaranya ialah untuk mengatasi masalah pencemaran. Kita pun sedang hadapi masalah pencemaran ini. Kemudian
Yang penting juga ialah dari segi untuk melestarikan industri bekalan air. Okay. Bekalan air ni adalah industri yang kalau tak ada, bukan setakat domestik kita menghadapi masalah, kilang-kilang pun menghadapi masalah, dan semua pihak dia boleh menyebabkan ekonomi terenjat. Okay. Itu sebab itu bekalan air ni penting. Dan di samping itu peranan penting Kementerian Alam Sekitar dan Air ni ialah untuk memastikan resources, sumber yang menjadi raw material kepada ekonomi kita dia sentiasa lestari. Okay. Itu di antara aspek-aspek yang diberi penekanan dalam bajet ini, dari segi pencemaran contohnya, dan juga yang kita disebut secara khusus dalam ucapan itu ialah peranan green technology. Okay. Bagaimana green technology ini dapat digunakan untuk menjana teknologi yang baru, untuk menjana sumber ekonomi yang baru, seperti penggunaan solar, rain water harvesting, okay, kalau di dalam bahasa Melayu SPAS, SPAH, jadi rain water harvesting ni orang gelak, orang ketawa, tetapi sebenarnya ia boleh menjana ekonomi. Setuju. Okay. Saving kepada penggunaan air di rumah. Okay. Contohnya kita guna air, kalau kita perhatikan, kita banyak membazir menggunakan air terawat, treated water. Okay. Air, kita bayangkan air yang kita rawat tu berapa jumlah kos dia. Betul. Tapi kita guna untuk flush tandas. Okay. Pembaziran. Ya. Sepatutnya kita guna air yang lain. Okay. Ini di antara aspek yang berkaitan dengan green technology, yang insya-Allah kita akan jadikan ia sebagai penjana kepada ekonomi negara. Masih ingat saya, Doktor, masa saya belajar dulu di UIA, bahkan orang kata water harvesting tu pun sebenarnya ada dibincangkan sebab kami dalam topik pembangunan hijau kan, green development. Benda tu sebenarnya ada dibincangkan dan sebenarnya ia adalah satu idea ataupun ianya boleh dilaksanakan. Memang cukup cantik dan cukup baik. Okey, baik. Kita ada lebih kurang 4 minit. Nampaknya saya tak sempat tu nak bertanyakan Doktor soalan yang terakhir. Mungkin kita pergi terus kepada rumusan Doktor, ya. Okey. Mungkin kalau Doktor melihat kerangka serta sifat yang lebih luas belanjawan ini dan rohnya, apakah ianya orang kata menepati kehendak rakyat, keperluan mereka, dan dalam masa yang sama juga kita membicarakan tentang mengimbangi ekonomi negara. Ini kira orang kata penutup lah, ya. Doktor, silakan. Okay. Saya nak bawa balik perhatian kita kepada titah Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong. Okay. Supaya kita lihat bajet ini sebagai bajet bersama. Okay. Walaupun istilah yang digunakan, tema yang digunakan oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan, tetapi saya lebih lihat bahawa bajet ini adalah merupakan unity bajet. Okay, bajet perpaduan. Okay, iaitu semua pihak perlu bersama-sama mendukung bajet ini dan tidak menjadikan ia sebagai punching bag, sebagai mungkin kambing hitam untuk berpecah. Okay. Walaupun ada pandangan-pandangan yang mengatakan perlu tambah ini, perlu tambah itu, saya percaya Menteri Keuangan, Kabinet, mereka bukan buat keputusan secara unilateral. Okay. Di belakang Menteri Keuangan itu ada pegawai-pegawai di Kementerian Keuangan, pegawai kerajaan. Kita kena ingat bahawa bajet ini ia bukan dibuat semata-mata oleh pemikiran seorang Menteri Keuangan. Tidak. Okay. Kalau kita berada dalam kerajaan, kita tahu bahawa bila nak buat bajet ini, setiap jabatan di bawah tu, jabatan, kalau di universiti tu, pada universiti ada fakulti, bawah fakulti ada jabatan. Setiap jabatan tu dia merancang untuk bajet tahun depan. Okay, dia ada format dia untuk merancang dan mereka kemukakan pada fakulti. Fakulti lulus kemukakan kepada universiti. Universiti lulus kemukakan kepada Menteri of Higher Education. Okay, begitulah kementerian lain. Dia bukan hanya dirancang oleh Menteri Keuangan. Okay, sebab itu bila Menteri Keuangan
kemukakan perancangan ni, sebenarnya perancangan ini dibuat oleh akar umbi jentera kerajaan. Okey, termasuk mengambil kira pandangan stakeholders, KWSP dan sebagainya. Jadi jangan kita lihat ini semata-mata pemikiran seseorang ataupun kabinet. Sebab itu bila pembangkang opposition mengemukakan pandangan, kita ambil kira pandangan dia, tetapi kita kena lihat juga, tanya pandangan daripada mereka yang bukan politik ini. Okay, pegawai-pegawai kerajaan, ahli-ahli ekonomi, okay, pegawai KWSP dan sebagainya, mereka bagi pandangan balas, maka kita ambil jalan tengah. Itulah yang saya sebut sebagai unity budget. Okay, kena sokong bersama, insya-Allah kita akan dapat mencapai antaranya kelangsungan ekonomi dan kita berjaya untuk mengatasi wabak COVID-19 ini. InsyaAllah. Baik, itu dia jawapan ulasan daripada ahli panel kita Dr. Zuhdi Marzuki berkaitan dengan bicara harakah pada malam ini, iaitulah dengan tajuk Belanjawan 2021 antara ekonomi dan rakyat. Saya ingin mengucapkan jutaan dan berbanyak terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang sudi bersama kami dari awal sampai akhir, yang sudi like, yang sudi care, yang sudi love, yang sudi share, ya. Dan semestinya kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada Harakah Daily kerana menganjurkan bicara harakah pada malam ini dengan topik yang cukup menarik dan ianya masih hangat, masih baru, ya, baru dibentangkan pada 6 November Jumaat yang lepas. Dan of course kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada ahli panel Dr. Zuhdi Marzuki. Terima kasih banyak atas ulasan dan jawapan yang sikit sebanyak menjawab persoalan mereka di media sosial dan juga sebenarnya memberikan kefahaman sikit sebanyak tentang Belanjawan 2021. InsyaAllah ada rezeki kita akan bersama lagi, Doktor, ya. Kita akan jemput lagi. Baik, saya Hizri Yassin memohon maaf sekiranya ada tersalah dan tersilap kata. Saya mengucapkan jutaan terima kasih sehingga kita berjumpa lagi. Ingat, hashtag Belanjawan 2021, hashtag Teguh Kita Menang Bersama, hashtag Islam Memimpin dan hashtag Memimpin Negara. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah apa? Sebelah tu kosong buat stor buku. Atas tu